Terusnya, kejatuhan harga minyak mentah dunia terus memberikan kesan kepada pemain industri tempatan. Menurut Ketua Pakar Ekonomi Bank Islam Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, pelbagai langkah telah diambil oleh pemain industri seperti Petronas, terutamanya dalam menyemak semula perbelanjaan modal ketika ini. Kesan kejatuhan harga minyak ni kalau dari segi tong sehari menjelang tahun harapan. Manakala bagi pengguna pula ujarnya, kejatuhan harga minyak memberi impak positif dan dijangka memanfaatkan perbelanjaan pengguna terutama dalam sektor domestik. Di pihak kerajaan pula kutipan hasil berkaitan petroleum turut terkesan. Bagaimanapun tindakan kerajaan dalam menaikkan had statutory hutang negara ke 60% daripada keluaran dalam negara kasar KDNK memberi fleksibiliti untuk kerajaan berbelanja. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan menjelaskan mengenai perjanjian persempadan maritim yang ditandatangani antara Malaysia dan Indonesia baru-baru ini pada sesi waktu pertanyaan-pertanyaan Menteri MQT Persidangan Dewan Rakyat hari ini. Datuk Seri Anwar akan menjelaskan isu itu bagi menjawab soalan Datuk Seri Taqiyuddin Hassan mengenai jaminan kerajaan bahawa perjanjian berkenaan tidak akan menjejaskan hak kedaulatan dan merugikan negara, khususnya kesan negatif terhadap aktiviti ekonomi maritim dalam jangka masa panjang. Harga minyak antarabangsa menokok hari ini meneruskan kenaikan Jumaat minggu lalu apabila Kelab Pengeluar Pertubuhan Negara-Negara Pengeksport Petroleum OPEC dan pengeluar bukan sekutunya bersetuju mengurangkan bekalan mulai Januari depan. Rendah aras dagangan hadapan Brent berada pada $61.81 Amerika satu tong, naik 14 sen atau 0.2% berbanding penutup sebelumnya. Harga minyak menunjukkan tren positif sejak minggu lalu selepas OPEC dan pengeluar bukan OPEC termasuk Rusia mengumumkan mereka akan mengurangkan bekalan sebanyak 1.2 juta tong sehari. Pengurangan 800,000 tong sehari akan dibuat ahli OPEC dan baki pengurangan 400,000 tong sehari oleh negara bukan sekutu. Sebelum ini Menteri Hal Ehwal Ekonomi Datuk Seri Azmin Ali juga telah mengumumkan Malaysia bersetuju mengurangkan jumlah pengeluaran minyak sebanyak 15,000 tong sehari berbanding ketetapan 20,000 tong sebelum ini yang berakhir hujung tahun ini. Penentuan harga petrol di negara ini dipengaruhi turun naik harga minyak mentah dunia selain perubahan kadar mata wang tempatan. Pengarah Eksekutif Institut Pendidikan Ekonomi Malaysia MIR Dr. Zakaria Abdul Rashid berkata kenaikan harga bahan aktif bulan ini telah dijangka memandangkan harga minyak mentah dunia menunjukkan peningkatan bulan lalu. Bagi bulan Januari, penanda aras antarabangsa minyak mentah Brent diniagakan pada $55.34 Amerika setong pada penutup terakhir. Harganya akan berubah mengikut harga bahan mentahnya iaitu minyak mentah. Jadi kalau minyak mentah naik harganya, maka harga di pam pun akan naik. Minyak mentah di dunia turun, maka harga bahan bakar di pam stesen pun turun sama. Apa yang berlaku pada hari ini kesan daripada kenaikan harga minyak mentah dunia yang telah meningkat sikit. Peningkatan harga bahan api itu dijangka mempengaruhi kadar inflasi negara yang diunjur sekitar 3.2% tahun ini. Namun jelas beliau, kadar inflasi dijangka masih terkawal memandangkan unjuran tersebut telah mengambil kira pelbagai faktor termasuk kenaikan harga minyak mentah dunia. Kita juga telah mengambil kira bahawa apa yang akan berlaku pada harga minyak tadi. Jadi bukanlah maknanya peningkatan harga minyak yang ada sekarang ini dengan juga telahan inflasi yang telah dibuat oleh kebanyakan orang yang melihat pada outlook ekonomi Malaysia ini. Harga bahan bakar naik, maka inflasi pun akan naik sikit. Tapi kenaikan ini telah diambil kira dan peningkatan ini ialah peningkatan yang tidaklah begitu mendadak sangat. Pada Disember 2016, kadar inflasi kekal tidak berubah berbanding bulan sebelumnya pada 1.8%. Penyerahan urusan pentadbiran ke atas Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan kepada Sabah bukti kesungguhan kerajaan pusat untuk merealisasikan perjanjian Malaysia 1963. Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Muhammad Syafiq Abdal yakin kandungan lanjut akan direalisasikan kerana masih banyak perlu dibincangkan. Ini salah satu daripada juga yang selaras dengan apa yang kita kendaki iaitu penyerahan pentadbiran kedua pulau Sipadan dan Ligitan. Dan ini kita perincikan bincangkan di Jawatan Kuasa Pemandu yang dikongsikan oleh Yang Berhormat Dr. Mahathir Mohamad. Beliau ditemui pemberita RTM selepas Majlis Sambutan Hari Malaysia yang berlangsung di Stadium Perpaduan di Kuching malam tadi. Sebelum ini, Majlis Keselamatan Negara mengambil alih pengurusan pulau-pulau itu berikutan kes penculikan 21 individu oleh kumpulan pelampau Abu Sayyaf pada tahun 2000. Keputusan penyerahan ini merupakan hasil rundingan Jawatankuasa Khas Kabinet MA63 yang selari dengan hasrat Kerajaan Pakatan Harapan memenuhi Perjanjian Malaysia 1963. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Auni Aqilah binti Roslan. Dalam video ini, tajuk tugasan yang akan saya kongsikan adalah berkaitan dengan dua topik, iaitu yang pertama adalah berkaitan dengan tuntutan terhadap Pulau Ligitan dan juga Pulau Sipadan yang melibatkan dua buah negara iaitu Malaysia dan Indonesia, dan yang kedua adalah berkaitan dengan perubahan harga petroleum dan juga sumber tenaga alternatif yang lain. Tajuk pertama yang akan saya kongsikan adalah berkaitan dengan tuntutan terhadap Pulau Ligitan dan juga Pulau Sipadan yang melibatkan dua buah negara iaitu Malaysia dan juga Indonesia. Kes ini bermula pada tahun 1969 yang mana status Pulau Ligitan dan juga Pulau Sipadan telah menjadi satu isu apabila Indonesia mula mempertikaikan kedaulatan Malaysia ke atas kedua-dua buah pulau tersebut, yang mana telah menyebabkan berlakunya 3 perbincangan tidak rasmi daripada tahun 1992 sehingga 1994 bagi membincangkan tentang kedaulatan ke atas kedua-dua buah pulau tersebut, namun perbincangan tersebut gagal. Disebabkan 3 perbincangan yang tidak rasmi yang telah dilakukan pada tahun 1992 sehingga 1994 tidak berjaya, pada September 1994, Dr. Mahathir Mohamad dan juga Presiden Soeharto telah bersetuju dan bersepakat untuk meneruskan perbincangan tersebut melalui wakil-wakil peribadi yang telah dilantik oleh mereka sendiri, iaitu bagi Malaysia, individu yang dilantik bagi meneruskan perbincangan mengenai kes tersebut ialah Timbalan Perdana Menteri Malaysia iaitu Anwar Ibrahim, dan manakala bagi negara Indonesia pula, wakil yang dilantik ialah Menteri Negara Indonesia
Mordiono. Setelah dilantiknya wakil-wakil peribadi yang mewakili kedua-dua buah negara, sebanyak 4 pertemuan telah diadakan daripada tahun 1995 sehingga 1996 yang bertempat di Kuala Lumpur dan juga Jakarta. Pada Jun 1996, iaitu pada pertemuan kali keempat, kedua-dua Timbalan Perdana Menteri Anwar Ibrahim dan juga Menteri Negara Indonesia Mordiono telah bersetuju untuk mengesyorkan kepada kedua-dua pemimpin negara masing-masing agar mempertimbangkan dan meluluskan agar Malaysia dan Indonesia bersama-sama memohon kepada Mahkamah Keadilan Antarabangsa ataupun lebih dikenali sebagai ICJ untuk menyelesaikan isu berkaitan dengan tuntutan terhadap Pulau Ligitan dan juga Pulau Sipadan ini. Yang mana sekiranya kedua-dua negara bersetuju untuk memohon pertolongan kepada ICJ, keputusan yang dibuat adalah muktamad dan perlu diterima oleh kedua-dua negara. Walaupun kedua-dua negara memberikan persetujuan untuk menyerahkan isu ini kepada ICJ, namun disebabkan Malaysia dan Indonesia bukanlah penandatangan status ICJ, satu perjanjian khas diperlukan untuk menyelesaikan isu tersebut, yang mana terdapat 2 pusingan mesyuarat rasmi telah diadakan bagi merunding teks perjanjian tersebut dan perlu dipersetujui oleh kedua-dua belah pihak. Pada 31 Mei 1997, setelah perjanjian khas tersebut selesai dirunding, perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Malaysia Abdullah Ahmad Badawi dan juga Indonesia iaitu Ali Alatas. Dan setelah itu, Malaysia dan Indonesia secara serentak bersetuju dan menyerahkan 3 pusingan memorandum yang bertulis kepada ICJ untuk dilakukan perbicaraan secara lisan daripada 3 hingga 12 Jun 2002. Jadi, apakah asas yang telah diberikan dan diutarakan kepada ICJ oleh kedua-dua buah negara? Yang pertama, kita akan lihat terlebih dahulu asas yang diutarakan oleh negara Indonesia. Indonesia telah menegaskan bahawa mereka telah memperoleh hak ke atas kedua-dua buah pulau iaitu Pulau Ligitan dan juga Pulau Sipadan berasaskan kepada perjanjian antarabangsa iaitu melalui Konvensyen Inggeris-Belanda 1891 antara Great Britain dan juga Netherlands, yang mana mereka mendakwa bahawa dalam artikel keempat Konvensyen 1981 tersebut membawa maksud bahawa garisan sempadan di atas tanah di latitude 410 utara boleh dipanjangkan ke arah laut, yang mana dakwaan mereka itu telah dipertikaikan oleh Malaysia dan Malaysia telah menegaskan bahawa garisan tersebut berakhir di atas pantai timur Pulau Sebatik sahaja dan tidak berterusan di atas laut. Seterusnya, kita lihat pula kepada asas yang telah diutarakan oleh Malaysia. Malaysia telah mengutarakan 2 asas kepada pihak ICJ, yang mana asas pertama, Malaysia mengatakan bahawa mereka telah memperoleh hak berdasarkan siri perjanjian dengan negara-negara lain seperti siri penyerahan hak dan juga penyerahan kuasa 1878 ke atas sebahagian daripada tanah dan Pulau Borneo yang telah dilakukan oleh Alfred Dent dan juga Baron von Overbeck, yang mana siri penyerahan tersebut telah diiktiraf oleh Sepanyol, Belanda dan juga Amerika Syarikat. Dan Sabah termasuk Pulau Ligitan dan Pulau Sipadan telah menjadi sebahagian daripada wilayah Malaysia di bawah Perjanjian Malaysia 1963. Asas yang kedua pula, Malaysia telah mengatakan bahawa mereka mempunyai hak kerana telah melakukan pelbagai efektivitis yang menunjukkan bahawa mereka adalah pemilik secara rasmi ke atas kedua-dua pulau iaitu Pulau Ligitan dan juga Pulau Sipadan. Pada hari terakhir, Indonesia telah menegaskan bahawa mahkamah boleh membuat keputusan bahawa Belanda ataupun Indonesia mempunyai kedaulatan ke atas Pulau Ligitan ataupun Pulau Sipadan berdasarkan kepada asas bahawa mereka mewarisi hak milik berkenaan daripada Sultan Bulungan. Sekiranya asas mereka yang pertama ditolak oleh mahkamah. Namun, asas mereka ini telah ditolak oleh pihak Malaysia yang mengatakan bahawa Sultan Bulungan itu hanyalah memiliki kawasan taklukan yang kecil sahaja berdasarkan sumber-sumber yang telah dirujuk. Jadi, apakah keputusan yang telah diturunkan oleh mahkamah berkaitan dengan isu tuntutan terhadap Pulau Ligitan dan juga Pulau Sipadan ini?
ICJ telah menurunkan penghakimannya pada 17 Disember 2002 dengan undi majoriti 16-1 yang menyatakan bahawa mahkamah telah memutuskan kedaulatan ke atas Pulau Legitan dan juga Pulau Sipadan adalah kepunyaan Malaysia berdasarkan kepada asas yang kedua, iaitu Malaysia telah melakukan pelbagai efektiviti kepada kedua-dua buah pulau untuk menjaga kelestariannya. Tajuk yang kedua adalah berkaitan dengan perubahan harga petroleum dan juga sumber-sumber tenaga alternatif yang lain. Pada 1970 sehingga 1990, terdapat 3 episod krisis minyak utama yang dapat diperhatikan. Yang pertama, pada tahun 1973 sehingga 1974, yang mana telah berlakunya embargo minyak Arab yang berpunca daripada Perang Yom Kippur. Yang kedua, pada tahun 1980 sehingga 1981 berpunca daripada Revolusi Iran, dan yang ketiga pada Ogos 1990 yang berpunca daripada pencerobohan Iraq di Kuwait yang telah menyebabkan kenaikan kepada harga minyak. Berdasarkan statistik daripada tahun 1993 sehingga 2005, harga minyak dunia telah meningkat sebanyak 252.6% daripada $19 US kepada $67 US setong dan mencecah melebihi $70 US setong pada akhir 2006. Krisis Libya menyebabkan harga minyak mentah Brent meningkat sebanyak 15% menjadi $120 US tetapi kembali berkurangan kepada $116 US setelah Arab Saudi menambah pengeluaran sebanyak 600,000 tong sehari untuk menggantikan pengurangan ekspor oleh Libya. Selain daripada itu, pencerobohan Vladimir Putin ke atas Ukraine turut menyebabkan pasaran global bergolak dan meningkatkan kebimbangan inflasi yang lebih tinggi serta dasar monetari Bank Pusat yang lebih ketat. Dan susulan daripada pencerobohan tersebut, harga minyak mentah Brent telah melambung melebihi RM400 Malaysia setong berikutan berlakunya kebimbangan terhadap gangguan bekalan. Pada 2 Januari 2023, harga minyak mentah Brent telah melonjak sebanyak 3.62% kepada RM468 setong, manakala West Texas Intermediate meningkat sebanyak 3.44% kepada RM456 setong. Konflik tersebut telah menyebabkan berlakunya perubahan harga petrol dan seterusnya memberikan pelbagai kesan kepada dunia disebabkan penggunaan sumber fosil yang meluas. Terdapat beberapa kesan yang dapat diperhatikan rentetan daripada perubahan harga petroleum terhadap negara pengeluar minyak dan juga negara bukan pengeluar minyak. Bagi negara pengeluar minyak, perubahan harga petroleum telah memberikan keuntungan yang berlipat ganda sama ada dalam bentuk ekspor minyak dan juga kadar tukaran wang asing melalui transaksi minyak. Walau bagaimanapun, bagi negara bukan pengeluar minyak pula, perubahan harga petroleum telah menyebabkan berlakunya inflasi dan berkemungkinan belanjawan negara masing-masing yang telah dibentangkan perlu diubah semula melihat kepada kemerosotan pelbagai sektor utama negara. Bagi mengatasi kesan tersebut, banyak negara sudah mula menggunakan tenaga alternatif seperti matahari, angin dan juga biomas sebagai pengganti kepada minyak. Tenaga alternatif boleh digunakan sebagai pengganti sumber tenaga yang tidak boleh diperbaharui seperti minyak. Namun, penggunaan tenaga alternatif ini boleh menghadapi beberapa halangan disebabkan sumber ini tidaklah sentiasa tersedia setiap saat. Sebagai contoh, sumber matahari akan berkurangan sekiranya langit berawan dan kincir angin tidak boleh berfungsi saat tiada kehadiran angin. Walau bagaimanapun, negara-negara masa kini mula memikirkan penggunaan tenaga alternatif berikutan semakin kurangnya sumber tenaga yang berasaskan kepada fosil dan kesan yang akan timbul daripada penggunaan tenaga yang berasal daripada fosil sangat besar kepada kehidupan dan juga persekitaran. Terdapat beberapa sumber tenaga alternatif yang boleh digunakan, antaranya termasuklah matahari, angin dan juga biomas. Matahari merupakan sumber tenaga yang paling utama, yang mana sumber ini merupakan salah satu sumber yang tidak mencemarkan alam sekitar. Kelebihan penggunaan matahari sebagai sumber tenaga alternatif ialah dapat membantu mengurangkan karbon yang ketara dan mengurangkan keperluan untuk menggunakan bahan api fosil. Yang kedua ialah sumber angin.
Tenaga angin dapat diubah menjadi tenaga kinetik dan seterusnya boleh diubah menjadi tenaga elektrik. Sebagai contoh, turbin pada kincir angin boleh menghasilkan tenaga elektrik apabila angin menggerakkan turbin tersebut. Yang ketiga ialah biomas. Biomas ialah bahan organik yang terdiri daripada tumbuhan dan binatang sebagai contoh kayu dan juga arang, yang mana penggunaan biomas sebagai sumber tenaga alternatif dapat menggunakan penggunaan bahan api fosil. Itu sahaja daripada saya. Saya berharap info yang telah saya kongsikan dalam video ini dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Sekian, terima kasih.